terjadi di seberang. Entah masa, entahkan tidak. Apa diharap kasih orang, entah undi, entahkan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Banakam, Tancahal. Saya memohon maaf suara saya kurang baik malam ini kerana sedang demam selsema. Yang mulia saudara pengerusi, Ketua Umum Keadilan Datuk Seri Anwar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Ketua Putrajaya PAS Johor, Ketua DAP, Ketua Keadilan Johor, Saudara Samsudin Ayub Ten Chua, Saifuddin Nasution, seluruh pimpinan keadilan, seluruh pimpinan PAS, seluruh pimpinan DAP, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Hari ini adalah hari hitam bagi rakyat Malaysia. Black Day. Bila Menteri Dalam Negeri mengumumkan keselamatan pemimpin dan himpunan pembangkang tak ada jaminan daripada kerajaan. Ini berarti Menteri Dalam Negeri memberi lesen untuk samseng bergerak di Malaysia. Hadirin sekalian, Menteri Dalam Negeri seperti ini wajib kita turunkan kalau boleh sebelum pilihan raya. Manusia yang paling tidak bertanggung jawab di sudut keselamatan. Parti politik boleh bercakap apa saja, NGO boleh bercakap apa saja, parti pembangkang boleh bercakap apa saja, tetapi Menteri Dalam Negeri tak boleh bercakap sesuka hati, kerana Menteri menunjuk perlembagaan, Menteri jaga undang-undang, Menteri jaga keselamatan rakyat. Hishamuddin telah melakukan kesalahan besar pada hari ini. Seolah-olah Menteri Dalam Negeri memberi lesen kepada samseng untuk bertindak di Malaysia ini. Apakah ini mukadimah pilihan raya kita? Hadirin yang dihormati sekalian, dalam sejarah kita sambut merdeka, tahun inilah sambutan yang paling keliru. Lagu Janji Ditepati sudah menjadi lagu Janji Dicapati. Anak-anak muda tidak menghormati lagi pemerintah yang ada sekarang. Semuanya ini kita harap perayaan sambut merdeka adalah perayaan yang terakhir di bawah rejim Barisan Nasional. Tahun depan sambutan merdeka dirayakan oleh rakyat, bukan sambutan ulang tahun UMNO. Hadirin yang dihormati sekalian, kita mesti bersatu. Kita tahu bersatunya PAS, DAP, Keadilan, badan-badan NGO yang lain, parti-parti politik yang lain yang bersama dengan Pakatan Rakyat amat dicemburui oleh Barisan Nasional. Sebab itulah sekarang ini program UMNO ialah untuk memikat hati PAS. Mereka tahu kalau PAS dapat dipisahkan dari Pakatan Rakyat, Barisan Nasional akan memerintah sampai bila-bila. Saya dan kita memberi jaminan PAS tetap dengan Pakatan Rakyat. Bila parti PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, hadirin sekalian, ini bermakna Cina, Melayu, India, Kadazan, Murut, semua kaum bersatu di bawah
panji-panji Pakatan Rakyat itu bermakna the end of the world bagi Barisan Nasional. Kalau kami bersedia untuk jual diri kami, sebut saja berapa juta UMNO akan bayar. Hadirin sekalian, kita bukan nak jadi pelacur dalam politik ini, kita nak tegakkan negara berkebajikan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, negara ini perlu diselamatkan. Tanpa hipokrit, kami Parti Islam memang dulu menentang Tunku Rahman. Kami berbeza pandangan dengan beliau di sudut dasar dan matlamat. Tetapi anak-anak muda sekalian, Cina, Melayu, India, Sing yang hadir malam ini, kita kena hormat Tunku Rahman dalam sekurang-kurangnya hal rasuah. Tunku Rahman menjadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri 15 tahun. Bila bersara, Tunku Rahman hanya memiliki sebuah rumah kecil di Batu Beringin, Pulau Pinang. Artinya Tunku Rahman tak pandai curi wang rakyat. Betul atau tidak? Begitulah menteri-menteri kabinet waktu itu. Sekarang sewenang-wenangnya menggunakan kedudukan untuk mencari wang keluarga dan pribadi dan kroni mereka. Bayangkan 1 tahun bocor lebih daripada 20 bilion wang negara kita. Macam mana tak bocor? Orang beli kapal selam 2 biji lebih kurang 3 bilion. Kita beli kapal selam 2 biji 7 bilion. Curi diri mentekan darah 3-4 bilion. Rakyat Malaysia izinkah perbuatan ini? Dahlah kamu curi duit, bunuh pula Altan Tuya yang cantik tu. Kalau tak mau Altan Tuya, beri kat kami. Apa pasal dibunuh dia? Artinya hadirin sekalian, skandal bertambah, belum lagi selesai pendedahan, bertambah lagi berbagai skandal keuangan di Malaysia ini. Hadirin sekalian, kita lihat pula berbagai undang-undang digunakan untuk melindungi rasuah, melindungi penyelewengan. Dulu yang amat berhormat Lim Guan Eng masuk jail kerana mendedahkan seorang pemimpin di Melaka. Gadis Melayu. Bila Lim Guan Eng mendedahkan dalam bentuk cetak, maka beliau didakwa di bawah atas cetak dan Lim Guan Eng masuk penjara. Sehingga dah 5 tahun dia tak boleh bertanding, tak dapat pension, tak dapat gratuity. Allah mentakdirkan manusia seperti ini kemudiannya menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Sekarang di dunia ini musim orang yang kena jail jadi pemimpin. Faham-fahamlah tu. Termasuklah aku. Kita lihat pula bagaimana walaupun dia telah masuk parti lain, masa dia aktif, dia mendedahkan penyelewengan, pembahagian permit kereta, dia didakwa di bawah OSA. Iza Muhammad Noor masuk jail, dia tak tahan, lari pergi belah sana. Sekarang seorang lagi pemuda yang bijak
masa belajar excellent dalam mata pelajarannya, masa bekerja excellent performanya, menyertai parti keadilan, membongkar segala bentuk penyelewengan, terutama hal skandal lembu. Kita lihat pemuda seperti itu juga akan hadapi kes mahkamah. Kemungkinan orang yang mendedahkan penyelewengan ini juga akan disumbat ke dalam penjara. Saya yakin kali ini belum sempat Rafidi disumbat ke dalam penjara, kita sundat mereka dahulu. Hadirin yang dihormati sekalian, undang-undang OSA, Akta Cetak, Bafia digunakan lebih untuk melindungi rasuah dan perasuah. Kerajaan Pakatan Rakyat, kita harap bila memerintah nanti, kita berikan jalan orang yang membongkar rasuah. Setuju atau tidak? Tapi sekarang hadirin sekalian, pegawai-pegawai kerajaan menjadi takut untuk mendedahkan penyelewengan karena adanya OSA, Bafia, Akta Cetak, Akta Hasutan dan lain-lain. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, akibat bocor inilah hak rakyat makin kurang. Semalam dalam himpunan wanita Pakatan Rakyat saya menyebut sedikit. Kawan saya di kampung nama Mat Toy, dia menghadapi kemalangan jalan raya. Kakinya patah jadi macam katam tebu, tulang baunya patah, tangan kanannya lembek, kemungkinan lumpuh. Dimasukkan hospital, dimasukkan besi, maka kakinya jadi seperti aerial television. Dalam masa seminggu, Mak Tuai ini diarahkan balik ke rumah. Sedangkan kesakitannya, lukanya, kakinya nampak tulang, isi belum tumbuh. Diarahkan oleh doktor balik ke rumah. 3 hari sekali datanglah cuci di hospital. Kenapa diarah balik ke rumah? Hospital tak cukup katil. Kenapa tak cukup katil? Hospital tak ada duit. Kenapa hospital tak ada duit? Kerajaan tak ada duit. Kenapa kerajaan tak ada duit? Menteri-menteri curi. Kenapa menteri-menteri curi? Rakyat undi menteri seperti itu. Oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak mau timbul. Oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Oh rumput, kenapa kau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Oh kerbau, kenapa kau tak makan aku? Macam mana aku nak makan? UMNO ganggu aku. Artinya rasuah dan penyelewengan, akhirnya yang menderita ialah rakyat. Yang beri rasuah kaya, yang menerima rasuah kaya. Yang menderita ialah rakyat. Hospital tidak terpelihara, ubat tidak cukup, doktor pakar tidak cukup, jururawat tidak cukup. Hospital yang janji nak dibina 10 tahun tak dibina. Rakyat yang menderita. Mereka yang kaya boleh pergi ke hospital swasta. Rakyat bagaimana? Belajarlah sungguh-sungguh. Graduate belum dapat kerja, surat utang telah datang. Kenapa? Kerajaan tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Curi. Kenapa mereka boleh curi? Rakyat undi. Adakah tuan-tuan sanggup bangang terus pada pilihan akan datang? 20 bilion bukan satu angka yang sedikit. Orang putih buat landasan kereta api British, Johor Bahru sampai ke Padang Besar 100 tahun dulu. Saya yakin kalau British memerintah lagi, barangkali kita sudah ada 3 landasan. Tapi kerajaan Perikatan BN nak buat satu landasan
rasa lagi pun belum siap. Ini karena uang bocor terlalu banyak. Kemudian merdeka untuk liberty, human right. Apa arti kita buat himpunan aman? Tiba-tiba datang mereka tendang sepak kita. Ini merdeka kepala papa apa macam. Oleh itu kita mesti bersatu tenaga. Mesti kita merdekakan rakyat dengan tumbangkan Barisan Nasional pada hari akan datang. Perlukah kita tumbangkan dia? Tidak, UMNO berjuang Melayu. Kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Hadirin sekalian, Melayu dan UMNO tak dapat dipisahkan. Berpisah UMNO dan Melayu, rosaklah irama. Kalaulah UMNO kalah, BN kalah, Malaysia akan jadi negara Kristian. Kristian akan jadi agama resmi. Inilah Biro Tata Negara membuat kursus pada pegawai kerajaan, memberitahu kalau BN kalah, Malaysia jadi negara Kristian. Apa negara pun kalau nak pindah perlembagaan perlu 2/3 majoriti, betul ke tidak? Bolehkah pindah perlembagaan tanpa 2/3 majoriti? Adakah bangan apa ya? Hadirin sekalian, inilah perkauman isu agama dimainkan sebegitu rupa. Hadirin sekalian, kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? UMNO lah yang jaga Melayu. Kita tengok Kelantan, penduduknya ramai Cina. Penduduk Kelantan 95% Cina. Ketua Cina Kelantan nama Ning Aziz. Oleh kerana UMNO jaga Putrajaya, dia sayang kepada Melayu, dia seksa Cina Kelantan. Lebuh raya tak dibuat. Kalau musim perayaan, kalau kerai ke Kota Baru, kadang-kadangnya mengambil masa 3 jam hingga 4 jam. Padan muka Cina Kelantan. Baru kamu tahu akibat Melayu memerintah di Putrajaya. Saya cakap terbalik itu tuan-tuan faham tak? Kalau tak faham, pergi balik lah. Oleh kerana Kelantan itu ramai Cina, Allah takdirkan jumpa minyak di Kelantan. UMNO yang jaga Melayu kata kita tak buka kilang minyak dan gas di Kelantan sebab nanti Cina boleh senang. Kita bawa ke Songkla, karena di Songkla di sana ramai Melayu. Hadirin sekalian, bagi UMNO bukan soal Cina Melayu, soal boleh masuk poket atau tidak. Betul atau tidak? Baru-baru ini pemimpin UMNO Pulau Pinang tutup mulut sikit. Yang amat berhormat Lim Guan Eng tulis surat kepada Perdana Menteri. Bagaimana timbalan Ketua Perhubungan UMNO Musa Syekh Fadil, abangnya keluar UMNO, adiknya dolar UMNO lagi, dan bekas pengurusi SPR Pulau Pinang tubuh satu syarikat pujuk orang Melayu di balik pulau jual tanah. Lebih kurang 21 tuan tanah jual dengan harga yang murah kepada syarikat Melayu. Dalam masa 3 bulan, syarikat ini jual kepada seorang toke Cina buat untung 5 juta ringgit dalam masa 3 bulan. Oleh itu, siapakah yang gadai harta orang Melayu? UMNO ke DAP? UMNO ke DAP? Musa Syekh Fadil itu UMNO ko? DAP ko? Inilah hadirin sekalian, mereka lah yang menggadai harta-harta rakyat. Mereka tuduh orang lain, tuduh DAP, tuduh orang-orang lain untuk melagakkan hal perkauman ini. Hentikan pahaman ini semua. Kita bina satu masyarakat baru. Melayu, Bumi Putra, Kadadan, Murut miskin kita tolong. India, Cina miskin kita tolong. Semua rakyat Malaysia kita tolong. Setuju atau tidak?
Hadirin sekalian, kita harap perpaduan yang kita bina ini diterjemahkan dalam pilihan yang akan datang. Johor bukan lagi kubu Barisan Nasional, sebaliknya kubur Barisan Nasional. Kata itu suara saya pakai di kerja malam ini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese nandri banakam. Terima kasih. Terima kasih.